Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil karim. Amma ba'. Tuan-tuan sekalian, salah satu perkara yang penting adalah ziarah Madinah Munawwarah, dan di dalam ziarah Madinah Munawwarah kita ziarah Masjidun Nabawi dan pusara mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, secara ringkas, dia punya keberkatan, kemuliaan, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tak boleh diceritakan lagi. Tanah yang di sekitar tubuh baginda pun dia lebih mulia pada Allah SWT Arash pun. Tanah yang sebelah kubur malia baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kalau kita di dalam perjalanan, kita katakan kita di dalam perjalanan menuju ke Madinah Munawwarah, katakan kita masuk saja kawasan yang mana dah nampak dah Madinah tadi, maka sayugia perasaan cinta kepada baginda haruslah lebih bertambah lagi. Dah nampak pokok kurma, dah nampak bangunan, cinta kasih sayang pada baginda lebih bertambah lagi. Kalau ada syair-syair pun boleh disyairkan. Kemudian apabila kita sampai di sana, tidaklah sayugia kita terus ke, dah tak sabar masuk dalam Masjid Nabawi, tak sabar-sabar lagi terus nak pergi masuk dalam masjid. Ulama kata kita mungkin dalam perjalanan yang jauh, masuk di tempat kita, selesaikan barang-barangan kita, rehat, bersihkan badan kita, mandi, tukar pakaian yang bersih, pakai minyak wangi kalau bukan di dalam ihram, dan terus kepada Masjidun Nabawi. Ini lebih dikendaki daripada tak sabar-sabar sampai je kelang kabut terus nak pergi kepada baginda. Sahabat buat begini lebih disukai oleh baginda. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian masuk di Masjidun Nabawi adalah sunnah kita masuk melalui Babu Jibril. Sekiranya pintu ini tak boleh masuk, masuk dah dengan pintu mana-mana pun. Walaupun paling baik masuk pintu ini, pintu lain pun boleh masuk. Tuan-tuan sekalian, minta maaf saya bangun. Apabila kita masuk melalui Babu Jibril, mula-mula sekali perkara yang pertama kita buat adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Hak Allah mengatasi hak Rasul. Jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu, barulah ziarah kubur Nabi SAW. Ini rule dia. Rakaat yang pertama kuliah, rakaat yang kedua kul huwallah. Masuk di mana nak sembahyang? Kalau boleh di Raudah, kalau tak boleh mana-mana yang berdekatan atau mana yang berjauhan. Okey. Apakah Raudah? Di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda beritahu, di antara mimbar saya dan kubur saya, di antara mimbar saya dan kubur saya ada satu tempat, ada satu taman daripada taman-taman syurga. Ada satu taman daripada taman-taman syurga. Daripada perkataan baginda ini ada 3 tafsir. Satu daripada tafsir itu adalah benda tu, bahagian ini, tanah ini adalah betul-betul daripada syurga yang telah didatangkan ke Madinah dan akan ke syurga balik. Jadi tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan dah duduk dalam syurga pun. Tafsir yang kedua, seberapa banyak rahmat dan kesukaan Allah Ta'ala dari dalam syurga, sebanyak itulah rahmat turun di tempat ini. Kalau ada tempat kita sembahyang, tak ada di mana-mana tempat lain. Tuan-tuan sekalian, apabila kita sampai di sini, apa yang kita punya perasaan? Perasaan kita di dalam hati kita, ya Allah, di dalam masjid ini, Engkau telah terima saya duduk dalam syurgamu atas dunia ni pun. Takkanlah Engkau tidak terima saya di syurgamu di akhirat, ya Allah. Jadi ini harapan dan kemahuan kita dan pengharapan kita. Ya Allah, di dunia pun Kau dah bagi syurga, takkanlah di akhirat Kau tak bagi, ya Allah. Ini kita rayu kepada Allah SWT. Kemudian tuan-tuan sekalian, 2 rakaat dah habis. Kemudian apa yang kita nak buat? Kita ziarah kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Haruslah kita kena faham bahawa dia punya perasaan, dia punya penghormatan, dia punya orang kata apa, perasaan kasih sayang kepada baginda. Lebih lagi kita ada dalam masjid,
Dan lebih-lebih lagi kita nak menuju kepada baginda punya kuburan, lebih banyak lagi di dalam perasaan kita. Jadi kita pergi dengan orang kata penuh kemuliaan, penuh ketenangan, bukan kelang kabut, dan kita tidak susahkan siapa-siapa pun dalam perjalanan kita, dan seberapa dekat yang boleh. Tidak dekat sangat, kita pergi ke depan kawasan kubur baginda sallallahu alaihi wasallam, kita pun tidak dibenarkan dekat sangat. Jadi di kawasan yang jauh, dekat sikit dengan kubur baginda, dengan tunduk dan dengan perasaan yang bersih, jiwa raga kita, hati kita, dengan orang kata apa, suara yang tak kuat sangat dan tidak perlahan sangat, maka kita berikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ataupun apa-apa doa ataupun apa-apa salam, panjang ke pendek ke. Ada ulama yang bagi salam yang panjang, ada juga ulama bagi salam yang pendek pun. Dia kata panjang dan pendek tidak menjadi soal. Soalnya adalah kita punya perasaan, kita punya pengharapan dan hubungan kita, kasih sayang kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu imam, dia bagi salam, dia tulis formula salam yang panjang. Tetapi selepas itu dia kata, walau bagaimanapun Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaan, dia di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya sebut Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan kemudian bila dia duduk di depan kubur Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Dia duduk di depan kubur ayah dia, Assalamualaikum ya Abatha, wahai ayahku. Kan? Jadi pendek dan panjang bukan muskil. Jadi apa salam-salam ataupun formula-formula sebutan-sebutan yang sesuai, bolehlah didapatkan dalam buku-buku, panjang ke pendek ke. Jadi apabila kita dah sampai di sini, tuan-tuan sekalian, di dalam keadaan berdiri kita bagi salam. Kan? Ulama mengatakan ziarah kubur ni ada beberapa formula. Ziarah kubur ada beberapa formula. Kan? Tapi formula yang di antara yang penting adalah kita ziarah kubur walaupun kubur biasa dalam keadaan berdiri. Dan doa hendaklah dibuat di dalam keadaan berdiri tanpa tangan diangkat. Maulana Ashraf Ali Tanwi tulis dalam satu makalah bagaimana tertib ziarah kubur. Kubur biasa pun berdiri membelakangi kiblat, maknanya menghadap ke kubur. Doa dibuat tanpa tangan diangkat. Itu adalah amalan-amalan ulama yang besar-besar, akabirin kita. Jadi kita bagi salam dengan tunduk. Ulama kata kalau boleh kita mengiring ke kiri agar wajah kita ni match dengan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam pusara di mana beliau dibaringkan, supaya wajah kita di-matchkan dengan wajah baginda. Di dalam Maulana Zakaria punya kitab disebut tentang benda ni, tuan-tuan boleh baca secara detail insya-Allah. Kemudian kita bergerak ke kanan sekitar 2 langkah. Di sana ada kubur Abu Bakar radhiyallahu taalaan. Maka di sana kita pun bagi salam kepada kubur baginda. Dan sebelum itu, selepas kita sampaikan salam kepada baginda, kemudian ada orang, kawan-kawan kita yang bagi salam kepada kita, minta disampaikan salam, maka tuan-tuan sampailah salam, Assalamualaikum ya Rasulullah min Muhammad bin Ali. Maulana Zakaria kata, kalau tuan-tuan ingat, min Zakaria bin Yahya, sebutlah nama saya. Orang yang bagi salam, tuan-tuan sebut nama dia lepas perkataan mim. Boleh insyaAllah. Tuan-tuan bergerak ke Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana salam pun diberikan kepada beliau. Kemudian bergerak ke 2 tapak ke kanan, salam diberikan kepada Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Salam. Kemudian selepas itu, selepas salam kepada Umar, ada mengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah, adalah bagus untuk berdiri di antara Abu Bakar dan Umar, di antara kedua-duanya, bagi salam untuk kedua-duanya. Baik, Imam Syafi'i tidak berpendapat sedemikian ini. Tapi keadaan itu pun sukar. Bila kita dah pergi ke kanan, kita nak mari ke kiri, sukar juga. Dan banyak juga ulama mengatakan selepas pada salam kepada Umar Al-Khattab, datang balik kepada asal kita, di tempat kita bagi salam kepada baginda, lagi sekali bagi salam kepada baginda, dan kita doa minta baginda selamat bagi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Apa yang kita cerita bukan semestinya kita boleh buat, tapi apa yang terbaik kita boleh buat, kita buat apa yang kita boleh buat. Boleh tuan-tuan insya-Allah.
Tetapi perasaan kasih sayang harus maksimum di sini. Jadi kasih sayang kepada baginda, pengharapan itu, apa yang dua perkara yang kita buat, satu salam kepada baginda, satu kita punya harapan dan doa agar baginda syafaatkan kita di alam akhirat insya-Allah. Boleh insya-Allah. Lepas itu daripada baginda dah habis, bila nak bagi salam, besok pun kita boleh datang lagi dan bersalam diberikan. Tapi tidak ada siapa-siapa pun yang kita harus susahkan dan ganggu untuk bagi salam kepada baginda. Tapi jangan bagi salam mesti membelakangi kiblat dan menghadap kepada baginda. Kan? Okey, habis. Kemudian kita masuk balik kepada Raudah. Melalui cara-cara mana masuk balik kepada Raudah. Selalu apa yang lebih penting di dalam Raudah ini, tuan-tuan, ada tiang. Dia panggil ustuwana. Tiang-tiang, imam hadis dia sebut ada 8 tiang semua sekali. Imam Bukhari kata ada 8 tiang. Dan satu ataupun dua daripadanya sudah pun tiada. Mungkin ada tinggal 6 lagi sekarang. Tiang ni, tuan-tuan, jadi mula-mula sekali kita tengok tiang nombor 1. Dia panggil tiang mukhallaq. Mukhallaq maknanya tiang yang dilomori oleh perfume. Apa ni? Minyak wangi. Ataupun tiang hanana. Tiang yang menangis. Di nombor 1 ni, tuan-tuan, dia punya asal usul tiang ini, kita pergi dekat tiang itu, seberapa dekat yang boleh. Apa yang kita buat, kita semayang 2 rakaat, semayang sunat. Apa yang kita buat, kita baca Quran. Apa yang kita buat, kita zikir. Sahabat-sahabat mereka bersemayang sunat mendekati tiang-tiang tersebut. Dan mereka juga berzikir di tiang-tiang tersebut. Tiang nombor 1 ni, tuan-tuan sekalian, pada masa itu dia adalah pokok kurma. Waktu baginda khutbah, baginda bersandar pada pokok itu. Kan? Kemudian apabila tak berapa lama, orang telah buat mimbar. Bila mimbar telah dibuat, baginda tidak lagi bersandar. Baginda pergi dekat mimbar. Bila baginda lari, tiang tu sudah menangis. Kerana baginda sudah tinggalkan dia. Jadi dia punya menangis, dia punya ekor. Gema dia satu masjid. Dan ketika tiang tu menangis, semua orang dalam masjid menangis. Tiang, baginda kata, tiang ini menangis kerana rindukan saya. Selama ini saya bersandar dan zikir dekat dia, sekarang sudah tiada lagi. Hasan Al-Basri rahimahullah kata, tuan-tuan, sepatutnya kita menangis lebih pada tiang menangis. Mana rindu pada baginda. Tapi kita tak menangis pun. Kan? Jadi tiang rindu pada. Akhirnya, pokok ni kering. Bila dia menangis, baginda letak tangan dekat dia. Maka baru dia berhenti menangis. Baginda kata, kalaulah saya tak letak tangan, dia akan menangis sehinggalah hari kiamat. Kan? Kemudian, akhirnya tiang ni kering dan dia telah ditiadakan. Itu tiang nombor 1. Apa yang tuan-tuan buat dekat dengan itu, tanpa susahkan siapa, semain sunat, baca Quran dan zikir insya-Allah. Tiang yang kedua adalah tiang sarir. Sarir ni mana bedding. Di sinilah tempat baginda tidur. Platform untuk baginda tidur pun ada. Jadi tempat baginda tidur. Sleeping bed baginda, tempat baginda dia orang bentangkan untuk baginda tidur. Dan tiang ini pun kita buat benda yang sama. Dan tiang ini pun banyak dia punya kelebihan dia. Yang ketiga, tiang dia panggil tiang taubah ataupun tiang Abil Lubabah. Ada satu orang sahabat nama dia Abil Lubabah. Dia telah buat sesuatu, dia secret. Orang Islam ni dia sudah beritahu kepada orang kaum dia, orang kafir asalnya. Maka dia telah sedar dia punya kesilapan. Maka dia telah bertaubat. Dan dia telah hukum diri dia. Dia tambak diri dia dekat tiang tu. Dia semua keluar masa semayang je. Lepas semayang anak dia ikat dia balik. Masa nak semayang keluar kan, lepas semayang ikat dia balik. Baginda kata dia telah melakukan kesalahan. Kalau dia beritahu saya, suruh saya minta Allah ampunkan, saya akan minta. Tapi dia tak minta. Dia telah hukumkan diri dia. Saya tak boleh buat apa-apa. Sehinggalah Allah maafkan dia. Jadi dia tak makan, tak minum, banyak hari dia duduk kat situ kurus kering dan sebagainya. Satu masa, selepas baginda SAW semayang, lepas semayang subuh dibawa di rumah isterinya, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk maafkan dia. Maka sahabat dengar, sahabat pergi. Wahai Abu Lubabah, kami nak buka. Dia kata tak boleh. Yang boleh buka hanyalah baginda saja. Aku tak mau kamu buka. Baginda datang semayang subuh, maka baginda telah buka. Dan Allah SWT telah terima taubat dia. Sebab itu tiang ni panggil tiang Abil Lubabah. Nombor 4, tiang Aisyah. Ada satu tempat, kata Aisyah, di dalam Raudah. Kalau orang tahu dia punya kehebatan, orang nak pergi tempat tu, orang akan bergebu-gebu dan kena draw lot. Apa dia panggil? Draw lot.
berundi untuk dapat semayang di tempat itu. Orang tanya tempat tiang tu di mana, dia tak beritahu. Akhirnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tanya dia, maka dia beritahu. Jadi kerana hadis tu diriwayat oleh Aisyah, maka tempat itu dipanggil Tian Aisyah. Kemudian Ali, di tempat ini Tian Ali nombor 5 ni, Sayyidina Ali dia tengok security kan Nabi. Sahabat lain pun ada security kan Nabi. Di antara yang security kan Nabi adalah Ali, maka dipanggil Tian Ali. Tian Wufuk adalah tempat Nabi mesyuarat. Ketua-ketua delegasi datang daripada jauh, mereka nak tanya pasal Islam ataupun mereka nak mesyuarat dengan baginda. Dan ini pun tiang di sini pun Wufuk maknanya delegation. Kemudian tiang tahajud dah tak ada. Ni nombor 8 bukan, Ashabus Suffah adalah platform Suffah sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi ulama-ulama mengatakan ini semua tiang-tiang yang mana kita boleh doa, ibadat dan sebagainya. Dan secara umumnya di dalam Masjid Nabawi kita kena banyakkan selawat. Ulama mengatakan di mana zikir secara umum disebut, ianya bermakna tilawah. Tapi di mana zikir secara khusus disebut di Masjid Nabawi, dia bermakna selawat. Walaupun zikir ni bila-bila masa macam-macam jenis zikir, tapi zikir yang paling baik di Masjid Nabawi adalah selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang yang lebih mulia dengan baginda punya kemuliaan pun. Jadi tidak ada masa yang kita harus bazirkan di Madinah pun. Satu perkara yang akhir sekali, kalau tuan-tuan tak boleh bagi salam, kalau tuan-tuan tidak mempunyai peluang untuk bagi salam secara dekat, bagi salam secara jauh sikit pun tak apa. Kalau tuan-tuan lalu di kawasan G, tuan-tuan tidak sayugianya passing, melainkan berhenti dulu, arahkan diri tuan-tuan di tempat kubur mulia. Macam mana nak tahu? Di bawah dom yang berwarna hijau, Assalamualaikum ya Rasulullah, daripada sana. Kalau tuan-tuan datang daripada Ash pun, tak jauh daripada masjid, tuan-tuan letakkan diri, pandukan di mana kubur mulia baginda, sampaikan salam daripada mana-mana pun. Kalau orang berada di tempat E, dia pandukan ke sini. Daripada tempat D, dia pandukan ke sini. Satu orang sahabat dia telah lalu, dia tidak berhenti dan bagi salam pada baginda pun. Baginda kata dia telah lupakan saya. Maksudnya beritahu dia kenapa? Dia lalu dan dia tidak berhenti untuk bagi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masa tidak ada. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan dengar sikit sebanyak secara detailnya telah ditulis dalam buku Syekhul Hadis Maulana Zakaria di dalam Fazilah Haji. Jadi tuan-tuan boleh baca. Maulana Yusuf Karan kata, hati saya mengkehendaki tidak ada siapa-siapa pun yang jejakkan kaki dia di sana tanpa memahami dan mendalami buku ini. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk amalkan insya-Allah.